Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, tadi saya bagi salam. Inilah jawapan salam yang paling kuat pernah saya dengar daripada jemaah yang menonton rancangan Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah, walaupun berpuasa tapi macam tak puasa. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita menyambung perbincangan semalam. Iaitu semalam kita berbicara tentang tajuk puasa mendidik nafsu. Dan sebelum saya pergi jauh, izinkan saya membaca satu surah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta madla'il fat. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang telah ditakdirkan berlaku pada tahun itu. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Subhanallah. Ayat ni tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nampak mudah. Tetapi ayat ini sebenarnya satu surah yang memotivasikan kita supaya kita berebut-rebut untuk mendapat ganjaran beribadah di satu malam yang dipanggil Al-Qadar. Dan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ramadan mesti merangsang satu nafsu yang baik, iaitu bersungguh-sungguh untuk mendapat Al-Qadar. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, saya nak ulas lagi ayat semalam. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semalam saya dah cerita awal-awalnya, dan puasa dan apa. Hari ini saya nak cerita tentang takwa. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Takwa ni apa dia tuan-tuan? Takwa ni restoran takwa ke di Gombak tu? Tidak. Takwa tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, adalah satu sifat mukmin sejati. Mukmin sejati ni tuan-tuan, dia bukan melakukan ibadah puasa ini semata-mata untuk mendapat pahala, tetapi mereka melakukan ibadah ini kerana cintakan Allah. Mereka melakukan ibadah puasa bukan takut berdosa kalau meninggalkannya, tetapi mereka melakukan ibadah puasa kerana cintakan Allah, untuk menggembirakan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Perkataan ibadah di situ bukan sekadar haji, umrah, puasa, zakat, bukan sekadar solat, tetapi perkataan ibadah di situ ditafsir oleh Imam Hasan Al-Basri, iaitu sesuatu yang anda lakukan untuk gembirakan Allah. Kalau anda menjadi seorang suri rumah yang baik, yang solehah, mudah-mudahan Allah gembira dengan kita. Kita jadi seorang businessman yang berjaya, mudah-mudahan Allah gembira dengan bisnes kita. Kita jadi student yang mengkaji Al-Quran, ketika itu mudah-mudahan Allah gembira dengan pengajian kita. Kita jadi cameraman yang beriman kepada Allah Ta'ala, ketika itu mudah-mudahan kerja kita sebagai cameraman ini dapat menggembirakan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, takwa yang pertama cita-citanya adalah untuk menggembirakan Allah. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ini perasaan bukan ramai yang tulis takut kepada Allah. Tetapi kalau takut ini dia perkataan yang kurang tepat.
Tetapi perkataan yang paling tepat, merindui Allah. Dia rindukan Allah. Apa saja dia lakukan. Hidupku, matiku, bisnesku, pekerjaanku, suamiku, anak-anakku, rumah tanggaku, empire, negaraku, ku serahkan hanya untuk Allah. Ketika itu lebih jelas. Lebih kita faham, itulah sifat takwa yang secara mudah untuk kita fahamkan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ramadan kita berpuasa sakan. Tetapi bila raya pun raya sakan. Dan kemudiannya tuan-tuan, adakah ini produk Ramadan? Inikah hasil Ramadan selepas puasa sebulan, raya pun kita dah tinggalkan amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Jadi pada hari ini, puasa mendidik nafsu. Dan berjayakah kita mendidik nafsu ini selepas Ramadan? Ataupun ketika Ramadan ini kita dah gagal mendidik nafsu-nafsu yang kita akan bincangkan selepas ini. Saya harap kalau penonton di studio ada soalan, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Tahir Muhammad Ali pada Taman Muda Ampang, Kuala Lumpur. Ingin mengajukan satu soalan. Kita perhatikan trend beribadah dalam bulan Ramadan rasa aneh sikit. Sebab apa? Di awal bulan Ramadan, kita perhatikan di masjid atau di surau-surau melempar ruah jemaah yang datang. Tapi bila pertengahan Ramadan, kita perhatikan dah berkurangan semangat untuk beribadat. Harap Ustaz beri pencerahan mengenai masalah ini. Sekian. Subhanallah. Cantik soalan tu macam orang yang tanya. Subhanallah. Penonton di rumah, saya doakan pada pagi yang indah ini, kita akan mendapat rahmat dengan perkongsian daripada rancangan Tanyalah Ustaz. Dan puasa mendidik nafsu. Tetapi bila sampai pertengahan Ramadan, kita dah lesu. Bak pepatah Melayu berkata, ikut hati mati, ikut rasa binasa, ikut nafsu lesu. Mana datangnya nafsu dalam bulan Ramadan ni? Dahlah siang berpuasa, tapi bila malam dia malas beribadah. Awal Ramadan, subhanallah, saya kalau pergi ke surau saya tu, ya Allah, siapa ni? Siapa ni tak pernah jumpa? Kita semayang dekat luar, kat kanopi. Subhanallah. Tapi nak dapat masuk ke dalam masjid ataupun surau kita tu selepas 10 Ramadan. Hari ni dah berapa Ramadan dah? Berapa? Bagus. Nasib baik betul. Kalau tak betul, memang dah tak semangat, memang dah semangat sangat nak raya tu. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu dah. Allah dah tahu dah memang umat Islam terutamanya kebanyakannya memang akan lemah semangat di tengah-tengah Ramadan. Lantas Allah turunkan ayat ni. Surah Al-Qadar. Untuk merangsang orang berjuang habis-habisan, beramal berhabis-habisan, terutama 10 Ramadan yang terakhir. Betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan, 10 Ramadan terakhir orang pergi solat tarawih dah mula kurang. Ustaz, dia orang balik kampung, Ustaz. Betul tak? Dia orang balik kampung. Tak apa, balik kampung. Solat fardu jangan tinggal, solat tarawih pun jangan tinggal. Kalau boleh tarawih atabas. Ada sahabat saya tarawih atabas. Seorang ustaz memimpin solat tarawih atabas balik ke Kelantan. Ada. 13 jam perjalanan bas dalam 10 Ramadan terakhir itu. 13 jam perjalanan bas. Dia bercerita rasa macam 4 jam je. Kerana menghidupkan solat tarawih atabas. Boleh ke ustaz? Boleh. Nabi solat sunat di atas belakang unta. Kita boleh kalau dah ambil wuduk. Cuma yang tak boleh kalau berdiri. Berdiri orang tengah bawa bas, kita berdiri. Tak baliklah tuan-tuan. Dan boleh solat berjemaah atabas. Boleh. Tak ada masalah. Solatlah berjemaah atabas. Yang tak satu bas pun boleh solat kecuali driver bas. Driver bas jangan solat tarawih. Tergolek kita tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kalau kita dapat lihat di mana-mana negara pun sekali, tuan-tuan, kebanyakan ulama-ulama apabila masuk 10 Ramadan terakhir, mereka menangis. Mereka menangis dalam solat. Tengok Syekh Sudais, Allahu Akbar.
Bila dia solat 10 Ramadan terakhir di Mekah, tuan-tuan, kita dengar, kita tak faham makna pun kita menangis. Allah. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita dapat lihat Arab Saudi, dah banyak negara-negara Arab, negara-negara Islam lain telah mengisytiharkan 10 Ramadan terakhir adalah cuti umum. Seronok kan? Dan saya telah berbincang dengan kerajaan Malaysia untuk melaksanakan cuti umum 10 Ramadan terakhir. Setuju? Oh, semangat. Raya half day. Raya half day boleh? Orang Melayu tak boleh geling kepala. 10 Ramadan terakhir cuti umum, setuju. Bila sebut raya half day, tak boleh. Tak boleh, Ustaz. Orang Melayu raya 45 hari. Tapi saya merayu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya akan buka lagi soalan, tapi saya nak habiskan soalan ini dulu. Kerana itulah kita kena banyakkan tazkirah. Tazkirah ni apa? Peringatan. Peringatan. Kalau boleh, saya nak minta maaf. Semalam saya ada cakap, jangan potong kuliah maghrib. Biarkan kuliah maghrib ada. Saya berucap ni dah 3-4 tahun yang lepas, tapi alhamdulillah banyak negeri yang saya berucap, mereka tidak dapat buat kuliah maghrib, mereka buat kuliah asar. Alhamdulillah. Banyak kuliah asar. Ustaz yang mengajar maghrib tu, dia ajar waktu asar. Alhamdulillah. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dapat bila dah teringat kan, teringat, insya-Allah kita akan istiqamah dan kita akan bersemangat. Tazkirah pula janganlah panjang-panjang. Nama pun tazkirah, bukannya kuliah. Tazkirah pendek-pendek. Fakta dan bakar semangat jemaah untuk istiqamah sampai akhir Ramadan. Kadang-kadang banyak masjid dan surau dia macam tak welcome. Macam tak meraihkan jemaah yang datang. Pernah tak imam-imam selain daripada Bukit Jelutong ni sebut selamat datang ke masjid. Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada jemaah yang datang ke masjid ni. Ada? Tak ada. Oh tak. Jangan sebut kuat sangat. Tapi masjid ni dia sebut. Tuan-tuan dan puan-puan, bila ada tazkirah, tarawih. Tarawih ni tuan-tuan jangan tinggal. Terutama 10 Ramadan terakhir. Ada orang buat 20. Ada yang buat 8. Saya baru ni di Perak, saya cerita pasal di India ada buat solat tarawih 72 rakaat. Larat? Tak larat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, orang Perak cakap, Ustaz, kawan saya, dia solat tarawih sepanjang tahun. Saya kata, siapa nama dia? Dia kata, Megat Tarawih. Sampai mati pun dia tarawih, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, saya rasa cukup sekadar tu, wallahu alam. Jadi itu sekadar komen saya. Jawapan ada dalam diri kita. Tepuk dada, tanyalah iman. Saya merayu kalau boleh Ramadan kali ini, masjid dan surau tetap atau akan bertambah ramai orang melakukan solat-solat di dalam masjid, keterutamanya 10 Ramadan terakhir. Wallahu alam. Kalau ada soalan lain silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dan para jemaah semua. Nama saya Zuri Azrila dari Jemaah Bukit Jelutong. Okey, ada orang Bukit Jelutong, alhamdulillah. Seperti kita tahu Ustaz, bulan Ramadan ni adalah bulan pesta ibadat. Jadi semua berlumba-lumba untuk buat amal ibadat. Yang tak pernah bersedekah, yang tak pernah berjemaah ke masjid, berjemaah dan baca Quran sebagainya. Jadi soalan saya Ustaz, bagaimana untuk mengekalkan amalan-amalan baik yang kita buat di bulan Ramadan ni berterusan selepas Ramadan, atau mungkin kita jadi lebih baik selepas Ramadan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih pada yang bertanya. Alhamdulillah. Ada orang Bukit Jelutong yang mewakili, muslimat mewakili menanyakan soalan. Okey, saya akan jawab soalan orang Bukit Jelutong selepas ini. Saya harap penonton di rumah jangan ke mana-mana. Kekal bersama Tanyalah Ustaz. Puasa mendidik nafsu. Kita kembali selepas ini. Like a stranger on his way back home. Questions that I don't yet know. Like a fragrance that has lost its flower. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ucapkan jutaan terima kasih
kepada penonton di rumah kerana kekal bersama rancangan Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan mereka yang menonton rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini, Allah Ta'ala akan melimpahkan rahmat masuk ke dalam rumah dan tempat anda menonton rancangan ini. Kalau ada penonton yang sedang sakit, menonton Tanyalah Ustaz mungkin di hospital, saya doakan, jemaah di sini doakan Allah sembuhkan penyakit mereka. Dan yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita yang mencintai majlis ilmu, terutamanya rancangan Tanyalah Ustaz ini, Allah akan himpunkan kita satu hari nanti di dalam syurga Firdaus. InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, saya bersama jemaah daripada Masjid Bukit Jelutong ni, memang orang hebat-hebat semua tuan-tuan. Bila amin kuat, bila jawab salam kuat, inilah orang-orang yang puasa macam tak puasa. Dan sebelum kita berhenti tadi, ditanya bagaimana selepas Ramadan kita akan menjadi lebih baik daripada dalam Ramadan. Bagaimana benda ni harus berlaku? Kerana pertama, musuh kita yang paling nyata adalah aduwwum mubin, syaitan. Syaitan, iblis. Mereka tidak berada dalam bulan Ramadan. Mereka tidak mengganggu kita untuk beribadah. Tetapi kita sendiri gagal menundukkan nafsu kita yang mungkin di luar Ramadan terlalu buas, terlalu malas, terlalu letih, terlalu lara. Tuan-tuan, bila masuk Ramadan time ni lah kita nak overhaul iman kita supaya iman kita ada prestasi yang baru. Maka ketika itu untuk jadi keluar daripada Ramadan, untuk terus kita menjadi orang yang lebih baik, ada formula. Formulanya 5H. H yang pertama, hati. Hati. Tuan-tuan, Nabi beritahu, kalau baik dalam dada seorang manusia, dalam diri seorang tu ada daging. Kalau baik daging itu, baiklah seluruh anggotanya. Daging itu adalah hati. Imam Nawawi tuan-tuan, dia ada satu tulisan dan disyairkan dan kemudiannya telah dinyanyikan oleh Opik tentang hati. Ubat hati. Pertamanya baca Quran dan maknanya. Tuan-tuan, saya tahu yang datang ke Masjid Bukit Jelutong ni, yang duduk di hadapan saya ni, subhanallah, dah khatam 30 juzuk Quran. Syabas dan tahniah. Yang tak datang dia kurang khatam lagi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tetapi tanya kepada kita, apakah kita pernah khatam terjemahan Al-Quran? Pernah tak kita baca Quran ni dengan terjemahannya sehingga khatam? Tuan-tuan, ada seorang doktor, dia pakar matematik dunia tuan-tuan. Dia tidak faham dalam bahasa Arab, tetapi dia telah diberi oleh anak murid dia terjemahan Al-Quran in English. Dia baca selama 3 hari, dia kaji selama 3 minggu. Sebenarnya dia bukan orang Islam. Bila dia kaji tentang Quran untuk mencari kesilapan, tetapi Allah campak hidayah dalam hati dia. Dan akhirnya dia memeluk Islam. Adakah dia baca dalam bahasa Arab? Tidak. Dia baca dalam bahasa Inggeris. Akhirnya, bila dia baca tu, Allah campak hidayah. Hati dia terbuka. Jadi kalau kita orang Islam, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita tidak pujuk hati kita, terutamanya orang Melayu kita ni, untuk memahami surat cinta daripada Allah. Al-Quran, the greatest novel. Al-Quran, ilmu history, ilmu sejarah yang hebat. Al-Quran ada ilmu sains yang tinggi. Al-Quran futuristik. Al-Quran banyak cerita tentang geografi, teknologi, tetapi kita tak faham. Jadi selepas Ramadan kita tetap malas membaca Quran. Sekali-sekala pujuk hati kita membaca terjemahan Al-Quran. Tadi saya sembahyang berjemaah di sini. Selepas habis imam membaca Al-Quran dan diikuti oleh makmum. Kemudian imam membaca terjemahan. Subhanallah. Saya nak masjid-masjid lain pun dan para imam cuba luangkan masa. Walaupun hari bekerja, kekal dalam membaca, bertadarus Al-Quran dan imam bacakan terjemahan. Lebih meresap dalam hati. Tuan-tuan, H yang kedua adalah hampiri. Di luar Ramadan, jangan dalam Ramadan masjid surau penuh.
Tetapi luar Ramadan, masjid dan surau kosong. Tak nak. Tolong tuan-tuan, hampiri masjid. Masjid rumah Allah yang lebih layak kita makmurkan daripada rumah kita. Jangan rumah kita banglo 2 tingkat, aircon atas dan bawah. Masjid dan surau, kipas pun rosak. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita sedaya upaya untuk bersatu padulah masyarakat untuk menarik orang datang ke masjid dan surau. Di luar Ramadan, bila kita telah berbakti pada rumah Allah, insya-Allah kita dan ramai orang di luar sana akan senang hati datang ke masjid. Selesa. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan tinggal. Hampirilah rumah Allah. Hampiri majlis ilmu, hampiri orang-orang soleh, hampirilah Al-Quran. Mudah-mudahan kita akan istiqamah di luar Ramadan. Yang seterusnya, hindarilah budak. Nafsu kita dah hindar dah ni. Nafsu malas, nafsu letih, nafsu melepak depan televisyen. Televisyen tengok tanyalah ustaz boleh? Yang cerita pelik-pelik tu tak payahlah. Saya tak faham. Malaysia ni paling banyak cerita. Cerita Brazil ada, cerita Argentina ada, cerita Arab ada, cerita Hindustan ada, cerita Palestin ada, cerita Korea ada, cerita Jepun ada. Banyaknya. Filipina ada, ya Allah. Indonesia ada, Allahu Akbar. Sedangkan rakyat tak lama lagi mungkin ada cerita daripada Bangladesh. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hindari benda-benda program yang tak baik. Dan hindarilah kawan-kawan yang boleh menyebabkan kita lalai daripada Allah. Yang seterusnya, hajat. Hajat ni mesti bersungguh-sungguh. Ya Allah, di luar Ramadan, siapa dah khatam Quran ni? Belum lagi kan? Ada. Alhamdulillah. Syabas dan tahniah. Tetapi saya tanya, ada orang bila masuk Ramadan, hari kedua dia dah khatam 30 juzuk Quran. Bagaimanakah formulanya? Mereka membaca Quran sebelum Ramadan. Mereka membaca Quran masa bulan Sya'ban, bulan Rajab, dan mereka mengkhatamkan pada awal Ramadan. Dan mereka mulakan balik untuk khatam kali kedua, kali ketiga, kali keempat dan kali kelima. Ini teknik. Mesti ada hajat. Tahun ni, Ramadan kali ni, aku nak khatam 5 kali Quran. Pujuk hati kita. Ramadan kali ni aku nak sedekah seberapa banyak yang boleh. Ramadan kali ini aku nak bantu orang fakir miskin. Ramadan kali ini aku nak sponsor masjid dan surau membayar bil api dan air. Ramadan kali ini aku nak pasang aircon di surau aku. Ramadan kali ini, tu kena ada. Kalau tak ada tu tuan-tuan, tak ada hajat, kita pun tak bersungguh-sungguh. Hajat ni apa dia? Matlamat. Matlamat ni penting tuan-tuan. Orang yang tidak mempunyai matlamat, umpama perahu yang hanyut di tengah lautan. Dipukul ombak dan badai. Dia tidak tahu mana pantai yang ingin dia berlabuh dan pelabuhan mana yang ingin dia tuju. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Yang seterusnya, hijrah. Hijrah ni ada 2 makna. Satu, kalau di tempat itu di bulan Ramadan kita rasa kita tak ada tenaga untuk beribadah, maka ketika itu hijrahlah tempat lain. Hijrah surau lain. Hijrah surau yang lebih aktif. Hijrah masjid yang lebih aktif. InsyaAllah dia akan lebih bersemangat. Dan kemudiannya, hijrah yang kedua, hijrah diri. Perubahan diri. Ramadan 30 hari, 29 hari kita beribadah. Kalau boleh, kita nak kekalkan momentum dalam Ramadan itu di luar Ramadan. Wallahu alam. Kita buka pada soalan lain, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Nama Waalaikumsalam saya Zakaria bin Talib dari Bukit Jelutong. Saya nak minta pendapat Ustaz. Sekarang ni Ramadan masih belum berakhir, masih peringkat awal. Tapi semangat ataupun nafsu untuk Hari Raya sudah berkobar-kobar. Apa pendapat Ustaz? Okey, alhamdulillah. Terima kasih orang Bukit Jelutong. Orang Bukit Jelutong handsome. Allahu akbar. Gini, best. Soalan cantik. Kita masih dalam bulan Ramadan, tetapi budaya kita dah banyak yang menyanyikan. Stesen radio dan televisyen dah banyak dah. Pasar raya tuan-tuan dah banyak dah nyanyi lagu Selamat Hari Lebaran minal aidil wal faizi. Selamat Hari Raya. Saya baru ni lalulah di satu pasar raya. Ya Allah, bagai nak pecah ke gendang telinga.
Sebab apa? Pasar muzik hari raya ni lain macam. Padahal baru 1 Ramadan. Apa kenalah kita ni tuan-tuan? Kita ni nak raya ke nak puasa? Sedangkan di negara-negara Islam yang lain, Ramadan ini sesuatu perkara yang ditunggu. Ramadan akan berkumpul keluarga, memakmurkan masjid dan surau ketika berbuka. Akan berkumpul keluarga jauh dan dekat untuk memakmurkan solat maghrib, isyak dan tarawih dalam bulan Ramadan. Itu adalah tamasya tuan-tuan. Tamasya ibadah. Tapi benda ni disia-siakan. Kita lebih pentingkan shopping. Tawaf kidai. Tahu tawaf kidai? Tawaf kedai. Tawaf pasar raya. Daripada solat tarawih. Yelah sekarang tak nampak sangat. Tapi 10 Ramadan terakhir. Baju raya belum buat lagi. Kuih raya tak ada lagi. Allah. Dia sibuk ke kuih raya. Saya pesanlah. Kalau boleh tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan ni tolonglah sedaya upaya. Janganlah bersemangat sangat nak raya. Tetapi bersemangat dalam bulan Ramadan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya akan jawab sikit lagi selepas ini. Saya harap penonton di rumah jangan ke mana-mana. Kekal bersama rancangan Tanyalah Ustaz. Puasa mendidik nafsu. Kita kembali selepas ini. On this journey, this pathless pathway, never knowing when the end will come. Traveling light, bearing answers to the question. Traveling light, bearing answers to the question. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Rahman, alhamdulillah ya Rahim. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatil hayah wa nikmatil salah. Alhamdulillah ala nikmatil siyam wa nikmatil Ramadan. Alhamdulillah kita berada dalam bulan Ramadan dan kita dapat berpuasa tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Tadi sebelum kita berhenti ada yang bertanya, kita baru pertengahan Ramadan tapi semangat nak raya tu lain macam. Semangat nak raya ni sebenarnya nafsu. Bagaimana kita ingin mengasingkan jiwa kita, membersihkan jiwa kita daripada nafsu nak beraya sakan. Tuan-tuan, banyak benda. Kita tak salah nak beraya. Raya macam biasa je lah. Raya Aidilfitri 2 hari je. Tapi kita 45 hari kita hentam buat open house. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, raya yang lebih besar adalah raya Aidil Adha. Tapi orang Melayu kita, sebab puasa ni, dia puasa sebulan, lepas tu dia balas dendam sebulan juga. Dia makan pagi, petang, siang, malam. Dalam bulan puasa, seluar, masa umur 20 tahun boleh pakai. Lepas bulan puasa, kena tempah seluar baru. Sebab gemuk balik. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita tengok budaya kita. Raya sakan, kita menjamu nafsu kita. Kemudian kita nak cerita baju raya. Baju raya sampai berapa lai? Tempah sampai 6 lai. Seorang sahabat saya 17 helai. Saya tak tahu. Dia kata, Ustaz, ini baju raya, kita guna 2 raya. Satu raya Aidilfitri, satu raya Aidil Adha. Tak payah kita nak tempah banyak kali. Kemudian lagu raya. Lagu raya. Tak ada ke lagu Ramadan? Selain lagu Mambai, Rabani, kita nak minta kumpulan-kumpulan nasyid, banyak lagi buat lagu Ramadan. Tentang Ramadan, supaya orang termotivasi, terlembut hatinya, merangsang orang untuk beribadah dalam bulan Ramadan dan merindui Ramadan. Para ulama zaman dulu tuan-tuan, Allahu Akbar. Bila Ramadan nak berlalu, mereka menangis. Dalam solat, dalam doa. Hati kita dah kotor tuan-tuan. Hati kita ni dah diselimuti ataupun disaluti dengan lumpur-lumpur dunia tuan-tuan. Kerana itu kita tak pernah menangis bila Ramadan nak berlalu. Kita seronok nak meninggalkan Ramadan. Rasanya merdeka. Tuan-tuan, siapakah yang paling seronok untuk mengakhiri Ramadan dan bertemu dengan Syawal? Siapa? Syaitan. Adakah kita seronok ingin bertemu dengan saudara-saudara kita tu? Dia keluar dari lock up,
ikut kita pula, nasihat kita lagi, hasut kita untuk buat dosa. Please, kalau boleh kali ini Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, janganlah menangislah 10 Ramadan terakhir. Tak boleh menangis, buat menangis. Nangis. Tak boleh menangis, cari bawang. Buat tuan-tuan, insya-Allah. Kuih raya, Allahu Akbar. Kuih raya. Ada orang tinggal solat tarawih kerana kuih raya. Ada orang tinggal solat tarawih kerana bahulu. Ada orang tinggal solat tarawih kerana lemang. Ada orang tinggal solat tarawih kerana wajib. Tuan-tuan, kita kena tahu keutamaan. Dalam bulan Ramadan, ibadah itu lebih penting. Ni kadang-kadang kita tengah sembahyang, Allahu Akbar, pam! Bunyi mercun. Terkejut imam. Amin jadi amak kau. Ada. Geram betul tuan-tuan. Nak pula mercun masuk dalam surau. Tak terperanjat orang tuan-tuan. Mercun bola tu punyalah kuat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ada juga yang putus tangan, putus jari kerana seronok sangat sambut raya, main mercun habis. Kemudian yang ramai sangat ni, ramai sangat, saya tak tahulah. Ni mungkin saya silap. Saya harap saya silap. Ramai yang suka perabot baru ketika hari raya. Ramai yang suka kereta baru ketika hari raya. Ramai. Kalau kereta tu guna untuk keselesaan, silakan. Tapi kalau guna untuk menunjuk kat orang kampung, you don't know who I am, I'm a multi-millionaire, ketika tu hati-hati. Ujub, riak, takabur ini berdosa. Cukuplah dengan ala kadar. Kalau bukan untuk keselesaan, maka ketika itu takut kita diundang dapat dosa pula. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya tanya, ramai juga yang menjamu nafsu makan di luar Ramadan. Saya tanya satu perkara. Hidup ni untuk makan ke makan untuk hidup? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Saya tanya. Salah. Kalau dua-dua jawapan itu salah. Makan untuk hidup, hidup untuk makan pun dua-dua salah. Jawapan sebenarnya, makan untuk kenyang. Orang Melayu selagi tak kenyang, selagi itu dia makan. Tuan-tuan tolonglah. Nafsu makan bermula segala penyakit daripada perut. Dan bermula segala kejahatan sebenarnya pun juga daripada perut. Kalau perut kita lapar, kita lebih banyak ingat Allah. Wallahu a'lam, saya rasa terjawab soalan tu. Saya kalau boleh tuan-tuan, saya merayu, pujuklah kali ni 10 Ramadan terakhir kita menangis. Dan kita tak tahu kita akan dapat bertemu Ramadan akan datang ataupun tidak. Wallahu a'lam. Cukup. Kalau ada soalan lain silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Arkia, saya jemaah Bukit Jelutong. Saya nak tanya satu soalan. Puasa-puasa juga, tapi ramai orang yang marah-marah. Bagaimana nak mengatasi kemarahan itu? Terima kasih Ustaz. Puasa-puasa tapi marah. Yang pertama marah, saya dah cerita semalam. Pertama, jam nak pergi pasar Ramadan. Kedua, barang kat pasar Ramadan tak sedap. Nombor 3, harga barang kat pasar Ramadan mahal. Yang keempat, masa buka puasa, barang tu dah busuk. Lepas tu kita membazir. Membazir itu sahabat syaitan. Syaitan duduk dalam lokap, kita masih buat perangai dia. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita marah apa lagi? Marah yang paling banyak berlaku dalam bulan Ramadan, suami isteri. Betul? Nak balik raya mana? Ada si isteri kata, bang, raya tahun ni balik kampung saya. Tahun lepas kan balik kampung awak? Tak, tahun lepas balik kampung saya, tahun ni balik kampung saya, tahun depan balik kampung saya, sampai mati balik kampung saya. Ada isteri macam tu. Si suami, yelah. Ramai suami hari ni takut bini, tuan-tuan. Berapa ramai anak-anak lelaki kita, terutama anak lelaki kita. Anak lelaki kita bila dah berkahwin, tuan-tuan, kebanyakannya mereka sanggup membiarkan mak dan ayah menangis di rumah, menunggu kepulangan mereka. Mereka bagaikan dah hilang kuasa sebagai suami untuk menentukan raya di mana. Tuan ramai. Mak ayah menangis, tunggu anak lelaki nak balik. Rindu kat cucu. Tak berlaku, tuan-tuan. Saya nak minta pada anak-anak lelaki di luar sana. Saya sebagai kaunselor, tuan-tuan, saya dah banyak dah dengar cerita. Sampai ada 7 tahun, 8 tahun. Tak balik raya. Tak balik langsung rumah pun ada. Kerana
terdengar hasutan para isteri. Kalau ada isteri di luar sana, kalau dah tiap-tiap tahun raya pertama, di raya rumah anda, apa salah tahun ni, rayalah di rumah mak mentua anda. Pujuklah suami anda kalau dia ada krisis dengan mak dengan ayah, pujuklah suami anda untuk berbaik-baik dengan mak dan ayah dia. Mudah-mudahan Ramadan kali ini dapat menjana satu semangat, iaitu bermaaf-maafan dan semangat bertolak ansur. Ni kalau nak balik kampung sampai pasu bunga pecah, cermin pecah, pinggan pecah, apakah nampak tak produk Ramadan? Tak nampak, macam dia tak berpuasa marah. Marah jalan jam, balik kampung jam. Itu yang potong queue tu. Potong queue, polis sap tembak AES, speed trap. Dia marahnya polis. Tapi dia buat salah, dia tak tahu. Tuan-tuan, bila marah-marah ni apa berlaku tuan-tuan? Dia tidak nampak kebaikan daripada berpuasa. Berpuasa tujuan dia untuk mendidik nafsu supaya kita tidak jadi orang yang pemarah. Berubahlah. Marah ni dapat apa? Saya tanya tuan-tuan. Marah ni dapat apa? Tak. Marah ni kita dapat apa? Kita puas hati lah. Puas hati je. Janji aku lepas. Janji aku lepas. Ada. Mak marah anak. Ketika dalam bulan Ramadan, anak merajuk lari rumah. Ayah marah mak. Mak merajuk, mak lari rumah. Ramai. Ramadan ni saya tahu semua orang penat, semua orang letih. Tapi pujuk hati. Kita contoh satu semangat, iaitu daripada Saidina Abu Bakar. Abu Bakar tuan-tuan dalam satu peperangan, dia telah bertarung dengan seorang musuh. Musuhnya jatuh tuan-tuan. Dia pun nak pancung musuh dia. Musuh dia ludah muka dia. Kemudian dia tak jadi pancung. Dia ambil pedang musuh tu. Dia bagi kepada musuh tersebut. Bangun kamu. Lantas musuh tu tanya. Kenapa wahai Abu Bakar ketika kamu mampu membunuh aku? Kenapa kamu tak bunuh aku? Jadi jawapan dia. Wahai saudaraku. Ketahuilah. Aku ingin membunuh kamu. Memerangi kamu. Kerana Allah. Bukan kerana marah. Ramai orang bertindak kerana marah. Konon-kononnya untuk luahkan perasaan. Konon-kononnya untuk memperbaiki keadaan. Tetapi mereka telah tertipu dengan nafsu marah. Akhirnya mereka musnah. Masalah kecil jadi besar. Masalah besar jadi bencana. Jadi saya merayu tuan-tuan dan perempuan. Hati-hati dalam menggunakan lidah. Jaga hati ibu dan ayah. Jaga hati orang lain. Bila kita menjaga hati, itulah adab dan akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi itu contoh teladan yang paling baik. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita kena ikut Nabi, bagaimana Nabi berpuasa dan bagaimana akhlak Nabi selepas itu. Saya rasa terjawab soalan tu. Wallahu alam. Pandai tidak, bijak pun bukan. Cuma ada sedikit pengetahuan yang boleh saya kongsikan. Saya harap penonton di rumah jangan ke mana-mana. Kekal bersama Tanyalah Ustaz. Kita akan kembali selepas ini. Puasa mendidik nafsu. Traveling light, bearing answers to the questions that I don't yet know. Like a fragrance that has lost its flower, I try to journey this pathless pathway, never knowing when the end will come. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada penonton di rumah. Dan selamat datang kepada penonton yang hadir solat subuh berjemaah di Masjid Bukit Jelutong dan meramaikan majlis ilmu ni tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, majlis ilmu ni adalah taman-taman dalam syurga. Raudah. Sepatutnya kita rasa aman, tenang dalam majlis ilmu. Jadi penonton di rumah, saya pun merayu tuan-tuan supaya tenang. Mungkin ada dalam perbahasan kita, perbincangan kita ni menyentuh hati dan perasaan. Saya menyusun 10 jari kalau ada benda yang melukakan hati anda. Tetapi kerana kebenaran, saya terpaksa melakukannya untuk memperbaiki keadaan. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, saya rasa terjawab soalan tadi sebelum kita berhenti. Kita buka pada soalan yang seterusnya. Kalau ada soalan silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton di Dewan dan penonton di rumah yang setianya. Oh. Saya Muhammad Nurdin bin Haji Naim dari Bandar Puteri Kelang. Begini Ustaz, menyentuh tentang nafsu ni, saya nak fokus kepada nafsu syahwat kita lah. Adakah dengan berpuasa dapat mengawalnya? Satu lagi Ustaz, tercapaikah nafsu puasa mendidik nafsu kita ni apabila kita lihat apabila berbuka puasa sajian kita penuh di atas meja, kadang-kadang sampai membawa waktu bersahur dan seterusnya, berlakulah pembaziran. Jadi tercapaikah kita dalam mendidik nafsu dalam bulan puasa kita ni? Begitulah soalan yang saya kemukakan kepada Ustaz. Terima kasih. Sama-sama Haji, insyaAllah. Haji memang kelihatan handsome dengan memakai baju pink. InsyaAllah. Tanya pula tentang syahwat. Allahu Akbar. Ini lelaki sejati tuan-tuan. Walaupun tanpa tongkat alih. Macam gini. Puasa memang mendidik syahwat. Nafsu syahwat ni apa dia? Nafsu bergelora kalau tengok orang perempuan. Nafsu bergelora kalau tengok lelaki. Jangan ingat orang perempuan tak ada nafsu. Dia ada nafsu. Kalau setakat dia tengok Aaron Aziz. Oh. Sekarang tak. Zul Arifin. Ni bicep besar tu. Dan ada juga tuan-tuan kita, orang lelaki memang ramai lah. Lagi banyak nafsu. Bagaimana kita ingin mendidik nafsu syahwat kita. Nabi beritahu, kalau dah tiba masanya, dah mampu kamu kahwin. Berkahwin. Kalau dah mampu, dah tiba masanya, dah sampai ketikanya kahwin. Tapi ramai mak dan ayah pada hari ini menyekat perkahwinan anak-anak kerana alasan masih di kampus lagi, masih belajar lagi. Tapi bila dah sampai ketika dan masanya, kahwinkan saja kerana takut berlaku zina. Mak dan ayah hari ini kahwin, subhanallah, banyaknya syarat. Hantaran. Bila semakin tinggi hantaran, bila semakin tinggi belanja perkahwinan, ingat, semakin murah zina. Apakah anda rela anak-anak anda dizina? Ataupun melakukan zina, sesuatu perkara yang dilaknat oleh Allah? Ataupun anda memudahkan perkahwinan demi kerana cintakan Allah dan memelihara anak-anak kita daripada azab api neraka, iaitu ketika melakukan zina. Pujuk hati kita mulai hari ini tuan-tuan, berubahlah. Kadang-kadang mak dan ayah ni ego. Berlomba-lomba dalam pesta perkahwinan. Itu juga nafsu. Sekarang saya nak cerita. Tuan-tuan, apakah Nabi beritahu, kalau kamu tak mampu, maka berpuasalah. Puasa ni memang menundukkan syahwat. Betul tuan-tuan, bila kita lapar. Kerana apa? Waktu siang hari. Walaupun si suami itu bertenaga, waktu siang hari dia kena belajar kawal nafsu dia. Walaupun dia ada nafsu dan berhajat kepada isterinya, maka kalau dia meniduri isterinya waktu siang hari dalam bulan Ramadan, hukum dia apa? Kena bayar apa? Kena bayar dam. Kena bayar apa? Dan berapa lama? Sebulan. Sebulan senang je. 2 bulan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ini Allah didik untuk kita mengawal nafsu. Walaupun itu halal. Tetapi di luar Ramadan. Dalam Ramadan tak boleh. Sekiranya kamu melakukan itu, kamu tetap berdosa dan tidak menghormati Ramadan. Begitu dalam keadaan puasa. Tapi muslimat pula lain. Bila nak puasa sunat, kena minta izin daripada suami. Okey, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Soalan kedua daripada haji yang handsome ni. Allahu Akbar. Inilah yang saya panggil pesta ibadah versus pesta juadah. Bagaimana kita nak mengawal nafsu kalau kita asyik makan. Makan ni tuan-tuan boleh melemahkan otak. Saya bab makanan ni saya kurang. Tapi bab kambing, saya insyaAllah, saya sebelah peha kambing pun saya pernah makan. Tapi tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, kalau kita makan, kita kena exercise. Kerana bukankah makanan ini tuan-tuan, kalau tidak dibakar, dia akan jadi penyakit kencing manis, kencing masir, kencing dan kencing-kencing yang lain. Darah tinggi, darah rendah. Itu semuanya bermula daripada makanan.
Pilihlah makanan yang tidak mudarat. Nabi makan buka puasa apa? Kurma, air putih. Kurtab, air putih. Kita teh tarik 1 jug. Allahu Akbar. Dah. Tak, kalau saya merayulah, kalau boleh. Jangan ikut budaya orang Arab. Makan, 1 talam, tergulik. Tak, kita ikut Nabi, bukan ikut Arab. Saya rasa terjawab soalan tu, Ji. Sekadar jawapan daripada da'i yang paling dhaif. Maafkan saya kalau saya tak dapat bagi jawapan seperti ustaz-ustaz yang hebat yang lain. Saya buka pada soalan yang seterusnya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya Rohani, Jemaah Bukit Jelutong. Soalan saya Ustaz, bagaimana kita dapat beristiqamah dalam untuk mengawal nafsu? Terima kasih. Subhanallah. Pertamanya saya ingin ucapkan syabas dan tahniah kepada jemaah Bukit Jelutong. Hebat. Hari ini paling ramai jemaah Bukit Jelutong datang ke rancangan Tajilah Ustaz. Saya harap selepas ini istiqamah. Maaf kalau bahasa saya semalam macam mencabar. Tetapi kadang-kadang dalam hidup kita, kita kena cabar dan dicabar. Barulah ada perubahan dalam diri kita. Tapi yang datang ni memang muka-muka ahli syurga dah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bagaimana kita nak istiqamah di luar Ramadan? Kena banyak doa. Doa. Perkara yang Nabi selalu cerita dalam hidup Nabi, satu peristiwa, iaitu kisah seorang yang membunuh 99 orang. Nabi selalu cerita, kejap Nabi cerita. Nabi berulang-ulang kali cerita. Yang kedua, Nabi paling banyak doa. Doa dalam hidup Nabi apa dia? Iaitu satu doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, kekalkan hati aku atas agama ini. Tuan-tuan kena banyak baca ni. Ya muqallibal qulub. Dalam bulan Ramadan ni baca ya muqallibal qulub. Wah, itu sebab itu doa daripada Nabi. Kita baca banyak-banyak, ya Allah, kekalkan hati aku dalam agama hanya pada Engkau, ya Allah. Ramai orang membaca doa, tetapi terlalu sedikit orang berdoa. Doa Rabbana atina fid dunya, doa. Tapi berdoa macam mana? Doa ni, berdoa dengan membaca doa seakan sama tapi jauh beza. Berdoa ni daripada Allah. Kita doa, communicate dengan Allah. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, selepas Ramadan banyakkan puasa sunat dan seterusnya, bacakan Al-Quran dengan terjemahannya sekali. Hidup apa yang kita buat dalam Ramadan tak dapat banyak, sedikit, insya-Allah kita akan dapatlah faedah daripada Ramadan, daripada workshop Ramadan, daripada madrasah Ramadan. Mudah-mudahan kita akan jadi orang-orang yang bertakwa. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa pasangan hidup kami, dosa anak-anak kami, ibu dan ayah kami, ahli keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bagi mereka yang telah mati, ya Allah, lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur-kubur mereka seperti taman-taman di dalam syurga. Wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya kepadamu, ya Allah. Ya Allah, temukan kami dengan Ramadan yang akan datang, kerana kami ingin beribadah dengan lebih sempurna daripada Ramadan ini, ya Allah. Tetapi ya Allah, pada Ramadan kali ini, ya Allah, Kau berilah kami kekuatan untuk beribadah, kekuatan untuk istiqamah di luar Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, temukan kami dengan malam Lailatul Qadar. Temukan kami dengan Al-Qadar. Dan pada malam tersebut kami dapat beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau lenakan mata kami ketika malam Al-Qadar. Ya Allah, jangan Kau tidurkan hati kami pada malam Al-Qadar. Bangkitkan kami untuk beribadah padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sihatkanlah tubuh badan ibu dan ayah kami. Sembuhkanlah penyakit mereka, murahkan rezeki mereka, agar mereka dapat beribadah dengan sempurna padamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf kalau ada yang kurang, yang baik datang daripada Allah. Lemah kesilapan saya. Sayalah da'i yang paling daif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
traveling on, traveling light, through the hills and valleys of my life. On this journey, this pathless pathway, never knowing when the end will come. Traveling light, bearing answers to the questions that I don't yet know. Like a fragrance that has lost its flower, I try to find my